Hi guys, firstly nama aku Muhammad Faiz Izzuddin bin Muhammad Jamil. And hari ni aku nak bercerita tentang macam mana cara yang selamat untuk bermain rugby. Okay. Orang akan ingat tau yang bila orang cakap pasal rugby, orang akan cakap pasal All Black yang ada haka tu, kau mati tu lah. And orang akan cakap, wish, sukan rugby ni mesti satu sukan yang lasak kan, dan boleh mengakibatkan banyak kecederaan kepada player-player dia lah. Okay, dia ada 5, iaitu yang first kali, kita kena before main lah, kita kena selalu lakukan latihan atau training untuk develop kita punya strength, coordination, flexibility, supaya kita ada muscle-muscle untuk menahan, untuk strength lah, untuk menahan daripada tackle dan sebagainya. Okay, yang kedua ialah kita player-player rugby kebanyakannya menggunakan strapping. Strapping tu yang colour putih yang selalu kalau tengok orang balut-balut tangan, balut-balut bahu dekat tempat-tempat yang ada sakit ke, atau yang dah loose sikit ke kan, untuk menambah protection dan support. Daripada situ kita boleh menahan lah daripada kecederaan. Sebab kalau kita dah strap dekat sini, bila contoh kita tackle ke macam terseliu sikit ke, so dia ada support lah supaya dia lagi ketat, supaya tangan kita tak ke belakang kan. Okay. Yang ketiganya, player rugby ni selalu kita nampak dia pakai protective gear, seperti yang headgear tu, macam scarf tu kan, supaya menahan daripada hempap ke, atau player-player lain terpijak. Sebab boot-boot yang diorang pakai tu selalunya ada stuck yang tajam tu, so dia akan tahan lah. Dan kebanyakannya headgear ni digunakan untuk bahagian forward, iaitu yang mana masuk scrum yang ramai-ramai tu, diorang akan pakai tu untuk menahan daripada telinga diorang daripada bergeser antara satu sama lain. Sebab kalau tengok player-player rugby yang betul, telinga diorang ni akan macam lain sikit tau. Dia macam nampak macam cacat sikit lah, sebab dia sudah selalu bergeser-geser dengan telinga, so dia akan koyak sikit. Dan satu lagi, dia boleh selalunya lah player rugby ni dia akan pakai mouth guard, iaitu yang tutup pakai kat mulut tu untuk protect gigi daripada patah ke, retak ke, atau menahan daripada hentakan bila terkena tackle ke, atau terkena siku member ke kan. Then yang next, keempat, cara yang betul dia ada terbagi kepada 2 lah. First, bila kita dalam position tackling, iaitu defensif. Bila defensif, untuk melakukan tackle pun ada step-step dia, dan ada cara-cara yang sesuai supaya kita tackle tu tak adalah mengakibatkan kecederaan kepada opponent dan juga kepada kita. Okay. Yang untuk defensif, mode defensif untuk tackle, okay, part yang legal untuk kita tackle iaitu daripada bahu sampai ke peha. Sebab rules untuk rugby tak boleh tackle atas daripada bahu, iaitu leher atau kepala. Sebab tu boleh mengakibatkan kecederaan yang serius lah untuk player-player rugby. Dan juga ankle kaki time member tengah lari, tak boleh terus tackle kaki saja, sebab tu boleh mengakibatkan kecederaan yang sangat teruk lah. Kemudian head position kepala kena berlawanan dengan arah player opponent, supaya bila kita tackle,
jatuh, kepala kita tak terhempap dengan badan opponent, dan itu akan mengakibatkan kecederaan yang serius lah untuk tackler. Next, kedudukan paras badan tackler mestilah rendah daripada opponent. Ni disebabkan untuk stable lah, dia lagi stable supaya untuk tackle opponent yang tengah lari. Even opponent tu besar, tapi kalau tackler tu dia rendahkan badan dia dan gravity dia lagi rendah, so dia akan boleh tackle yang badan besar tu. Okay, next untuk position attacking, untuk menyerang. Untuk menyerang pun ada step-step dia untuk selamat. Yang first, boleh menggunakan teknik side step, iaitu langkah untuk mengelirukan pihak lawan. Okay, contoh kita tengah bawa bola, kita akan pandang ke sini, lepas tu kita lari sampai dekat depan dia, kita terus tukar arah. So nanti kita dapat lari lah daripada tackler tu, opponent tu untuk tackle kita. Dan next, untuk kita boleh gunakan hand off, iaitu time kita tengah bawa bola lari, kita boleh mengeluarkan tangan untuk menahan opponent daripada untuk tackle kita. So daripada situ kita boleh menyelamatkan dirilah daripada untuk di tackle. Okay, yang kelima, yang terakhir, iaitu kalau kita dah injured, contoh kita dah kaki kita dah terseliu ke, bahu kita dah sakit ke, kita boleh terus minta tukar dengan kita punya coach ke untuk rest lah. Sebab kalau kita sambung main, dia akan mengakibatkan kecederaan yang lagi serius, dan dia akan lebih teruk lah daripada apa yang kita jangkakan. Okay, saya rasa itu je pengungsian saya untuk hari ni. Dan lepas ni, marilah ramai-ramai kita mencuba hobi bermain rugby ni, sebab dia sebenarnya tak teruk sangat pun kalau kita tahu step-step, cara-cara nak tackle, nak halang, dan cara untuk menjauhkan diri daripada kecederaan. Kecederaan tu mungkin ada, tapi akan reduce lah sikit. Okay, lastly daripada saya, rugby is a hooligans game played by a gentleman.